Selamat sejahtera diucapkan kepada semua murid tahun 6. Bertemu kembali kita dalam kelas PDPR Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Siti. Baik, pada hari ini kita akan sambung kelas Bahasa Melayu kita dengan tema yang sama, iaitu tema 7, Indahnya Warisan Kita, Unit 19, Khazanah Kesenian Bangsa. Baik, untuk topik pelajaran kita pada hari ini, kita akan masuk topik ikutlah resmi padi. Okey, seperti yang kamu nampak di sini, ini adalah gambar padi. Apa yang dimaksudkan dengan resmi padi? Baik, menurut Kamus Dewan, resmi bermaksud sifat semula jadi ataupun sifat khas benda, adat, perangai ataupun tabiat. Okey. Maksudnya di sini ikutlah resmi padi ni maksudnya ialah ikutlah resmi padi maksudnya ikutlah tabiat padi. Makin berisi, makin tunduk. Iaitu makin banyak ilmu kita ataupun makin tinggi pangkat kita, maka kita makin merendah diri. Itu yang dimaksudkan dengan ikutlah resmi padi. Baik, ini adalah standard pembelajaran yang perlu kita capai pada hari ini, iaitu 5.2.3, yang mana di akhir sesi pembelajaran ini kamu dapat memahami dan menggunakan pelbagai kata majmuk dalam pelbagai situasi. Baik, ini adalah komik berkaitan dengan ikutlah resmi padi, mengisahkan tentang serunai dan juga beberapa alat muzik yang lain. Yang ni kamu boleh lihat di dalam buku teks muka surat 114. Okey, kita lihat satu persatu dulu komik ini. Nama serunai sangat terkenal. Dia memiliki suara yang sangat merdu. Okey, di sini kamu boleh nampak ada dialog daripada Kompang. Okey, suaramu seperti tempat kosong serunai. Lepas tu, ni dia membunyikan diri dia, menyanyi. Okey. Baik, serunai sering sahaja dipuji dan disanjung. Lama-kelamaan dia tempat kosong. Okey, apa agaknya di sini? Lepas tu, kamu tidak layak tempat kosong denganku, seruling. Suaramu tidak semerdu suaraku. Boleh agak ke tidak? Apa jawapan bagi tempat kosong ni? Fikir-fikirkan. Pertandingan bersyair akan diadakan tidak lama lagi. Serunai dan seruling berjaya dalam sesi tempat kosong yang diadakan. Mereka akan bertanding pada peringkat akhir. Tempat kosong sahaja kamu bertanding, seruling. Kamu pasti akan tewas. Ini kata serunai kepada seruling. Seruling sedikit pun tidak tempat kosong. Dia tempat kosong. Setiap hari seruling berlatih bersyair. Dia mendapat tempat kosong daripada rakan-rakannya. Apabila tiba hari pertandingan, seruling dan serunai pun mengadakan persembahan. Persembahan seruling cukup tempat kosong. Para juri amat tempat kosong. Ni di akhir kisah yang mana mungkin seruling ni menang lah. Dia lepas tu memberikan ucapan, cakap, terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat. Walaupun saya bergelar juara, saya tidak akan meninggi diri. Saya akan sentiasa mengikut resmi padi. Lepas tu ada tempat kosong. Agak-agak kamu apa di sini? Okey. Jadi, tempat kosong itu perlu kamu isi dengan kata-kata majmuk ini. Ini adalah ada 14 kata majmuk yang merupakan pilihan jawapan yang perlu kamu tulis dalam tempat kosong tadi. Okey, kita lihat yang pertama kata majmuk, buluh perindu. Okey, buluh perindu ni biasanya merujuk kepada sesuatu suara ataupun bunyi yang sangat
merdu. Okey, seterusnya bangga diri ialah sombong. Terlalu membangga diri. Maksudnya sombong. Berpadu suara. Okey, kata majmuk yang seterusnya iaitu berpadu suara maksudnya bersaing ataupun bertanding untuk menentukan suara siapakah yang lebih merdu. Seterusnya, patah semangat. Patah semangat maksudnya tidak mudah berputus asa. Seterusnya, buang masa. Yang ni kamu boleh faham sendiri kan. Uji bakat, bersemangat wajar, sukacita, tunjuk ajar, luar biasa. Luar biasa ni maksudnya terlalu lain daripada yang lain. Unik. Lepas tu berpuas hati. Merah muka ni maksudnya malu. Okay, air mata. Okay, air mata lah. Dan juga antara bangsa. Ini adalah 14 kata majmuk yang merupakan pilihan jawapan yang mana kamu perlu pilih perkataan-perkataan ini untuk diisi dalam tempat kosong dalam komik tadi. Okey? Baik, seterusnya. Baik, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kata majmuk. Menurut Kamus Dewan, kata majmuk terhasil daripada proses merangkaikan dua kata dasar. Okay? Dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. Okay, cikgu ulang. Menurut Kamus Dewan, kata majmuk ni dia terhasil daripada proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. Dan kata majmuk boleh terdiri daripada kata nama, kata kerja maupun kata adjektif. Baik, sekarang mari kita lihat contoh kata majmuk. Okey. Yang pertama ni kata majmuk, kata nama majmuk. Ini contohnya, jalan raya, guru besar, kertas kerja, susu pekat manis. Okey. Yang tadi tu definisi yang diberikan oleh Kamus Dewan tadi, dia kata proses merangkaikan dua kata atau lebih. Dua atau lebih kata dasar kan. Okay, contoh di sini. Jalan ini adalah satu kata dasar. Raya pula satu kata dasar. Bila kita gabungkan perkataan jalan dan raya, ia akan membentuk satu makna yang lain. Okay, merujuk kepada jalan raya. Laluan yang kita lalui dengan kenderaan. Contohnya, itu adalah jalan raya. Yang kedua, perkataan guru besar. Okay, guru merujuk kepada pekerjaan seseorang yang mengajar di sekolah. Manakala besar pula bermaksud sifat sesuatu yang besar. Bila digabungkan, dia berubah menjadi maksud lain, iaitu guru besar merujuk kepada ketua guru di sesuatu sekolah. Okey, samalah juga alkisahnya dengan kertas kerja dan susu pekat manis. Okey, keempat-empat perkataan ini merupakan kata nama majmuk. Okey, kita lihat pula contoh yang seterusnya iaitu kata kerja majmuk. Ambil alih, tunjuk ajar, kenal pasti dan kuat kuasa. Keempat-empat perkataan ini adalah merupakan kata kerja majmuk. Seterusnya ialah kata adjektif majmuk. Okey, biru laut. Okey, biru ni adalah warna kan? Warna adalah sifat ataupun adjektif. Laut merujuk kepada kata nama. Jadi biru laut di sini merujuk kepada warna sesuatu yang biru seakan-akan laut, warna laut. Okey, sebab itulah dinamakan sebagai kata adjektif majmuk. Seterusnya hijau daun. Hijau adalah kata adjektif kalau ikut kata dasarnya kan. Daun pula adalah kata nama am. Okey, bila digabungkan dia membentuk kata adjektif majmuk. Begitu juga dengan merah jambu dan muda remaja. Merah adalah kata adjektif, jambu kata nama, digabungkan jadi kata adjektif majmuk. Muda adalah sifat bagi seseorang. Muda. Okey, sifat dari segi rupa lah. Dan remaja ni adalah kata nama. Jika digabungkan membentuk
kata adjektif majmuk. Okey, seterusnya jenis kata majmuk. Okey, jenis kata majmuk kita boleh bahagikan kepada 3, iaitu yang pertama rangkai, ni salah. Rangkai kata bebas. Okey, bukan rantai jata bebas. Rangkai kata bebas. Ini contoh kata majmuk yang merujuk kepada rangkai kata bebas, iaitu jalan raya, beg tangan, cita rasa dan menteri besar. Seterusnya ialah jenis kata majmuk yang kedua, iaitu istilah khusus dalam bidang ilmiah. Okay, contohnya ialah perkataan graf terarah. Ini satu perkataan ni. Graf terarah, deria rasa. Pernah dengar kan perkataan deria rasa? Analisis teks. Okay, ini adalah merupakan istilah khusus dalam bidang ilmiah. Ilmiah ni maksudnya ilmu lah. Okey. Yang ketiga, jenis kata majmuk yang ketiga merujuk kepada simpulan bahasa dan kiasan. Okey. Contohnya kaki bangku. Apa yang dimaksudkan dengan kaki bangku? Orang yang tidak tahu bermain bola. Okey. Seterusnya lipas kudung. Apa maksud lipas kudung? Orang yang membuat pekerjaan dengan cepat. Anak emas juga merupakan kiasan ataupun simpulan bahasa yang merujuk kepada anak yang paling disayangi dalam satu-satu keluarga. Okey. Okey, seterusnya secara umumnya kata majmuk dieja secara terpisah ataupun jarak. Kenapa? Kerana kata majmuk terdiri daripada dua kata dasar yang membawa maksud yang berbeza. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kata majmuk yang dianggap telah mantap penggunaannya. Okey? Maka, ia dieja sebagai satu perkataan. Okey, ini adalah contoh kata majmuk bentuk mantap. Ada 15. Okey, yang telah cikgu senaraikan di sini. Iaitu yang pertama antarabangsa. Okey, sepatutnya kita pisahkan antara satu unsur kan dan bangsa pula satu unsur. Tapi disebabkan antarabangsa ini merupakan perkataan yang mantap bentuknya, maka ianya ditulis rapat. Okey, antarabangsa. Tanpa ada jarak di sini antara perkataan antara dan bangsa. Seterusnya ialah matahari. Okey, pagi-pagi kita nampak ni matahari. Okey, asal perkataan matahari ialah unsur pertama mata, unsur kedua hari. Tapi digabungkan menjadi kata majmuk matahari. Okey, ditulis dengan rapat, tidak ada jarak kerana ia sudah dalam bentuk mantap. Okey, seterusnya ialah perkataan sukarela, tanda tangan, setiausaha, suruhanjaya, Bumiputra, olahraga, tanggungjawab, kaki tangan, warga negara, jawatan kuasa, kerjasama, pesuruhjaya dan beritahu. Okey, ini adalah 15 kata majmuk bentuk mantap. Boleh ingat? Okey, nanti kamu salin ya di hujung kelas. Seterusnya, okey. Ini kita lihat situasi bagaimana kata majmuk jika ditambah dengan imbuhan. Kata majmuk juga boleh menerima imbuhan dan mestilah mematuhi peraturan ejaan yang telah ditetapkan. Okey, contoh kita tengok 3 kata majmuk iaitu kuat kuasa, satu padu dan urus niaga. Kalau kita tambah imbuhan awalan pada perkataan kuat kuasa, maka ianya menjadi berkuat kuasa. Lihat bagaimana cara perkataan berkuat kuasa ditulis. Adakah ianya dirapatkan ataupun dijarak? Kalau kita lihat di sini, ianya dijarak. Berkuat, imbuhan berkuat, jarak, kuasa. Ini sekiranya menerima imbuhan awalan. Okey. Seterusnya lihat perkataan kedua iaitu satu padu. Kita tambah dengan imbuhan awalan ber, dia jadi bersatu
padu. Jika ditulis, kita kena jarakkan unsur kedua iaitu padu tadi daripada unsur pertama. Hanya imbuhan awalan ditambah dengan unsur pertama satu menjadi bersatu padu. Seterusnya ialah urus niaga. Okey, urus niaga ditambah dengan imbuhan awalan menjadi berurus niaga. Okey, ini ada kesilapan ejaan. G sepatutnya di sini. Okey, di sini dia ditulis jarak berurus niaga. Tetapi, jika kata majmuk ini ditambahkan dengan imbuhan apitan, apa maksud imbuhan apitan? Di depan ada imbuhan, di belakang pun ada imbuhan dalam masa yang sama secara serentak. Itu dinamakan sebagai imbuhan apitan. Tengok ni. Okey, di awal ada, di hujung pun ada. Daripada perkataan kuat kuasa, dia jadi menguatkuasakan. Lihat bagaimana caranya ditulis. Adakah dijarakkan ataupun dirapatkan? Dirapatkan. Ingat, kalau terima imbuhan apitan, perkataan yang ini, kuat kuasa, kata majmuk ini, ditulis secara rapat. Okay? Berbeza dengan jika perkataan itu terima imbuhan awalan. Lain. Okay, perkataan kedua tadi, satu padu. Jika terima apitan, dia jadi menyatu padukan. Ditulis secara rapat. Okay, dalam satu perkataan. Seterusnya, kata majmuk urus niaga. Jika terima apitan, maka jadi diurus niagakan. Ditulis secara rapat. Boleh faham setakat ni? Okey. Baik. Tadi kita dah lihat kata majmuk ditambah dengan imbuhan. Sekarang kita lihat bagaimanakah kata majmuk jika ditulis dalam gandaan. Okey. Kata majmuk juga boleh digandakan, iaitu dengan menggandakan unsur pertama kata sahaja. Okey. Kata majmuk boleh digandakan dengan menggandakan unsur pertama kata sahaja. Okey, kita lihat kata majmuk ini. Okey, alat tulis. Unsur pertama bagi kata majmuk alat tulis ialah alat. Alat adalah unsur pertama. Unsur kedua pula ialah tulis. Jadi, dalam konteks penggandaan kata majmuk, yang digandakan adalah unsur pertama alat sahaja. Dia menjadi alat-alat tulis. Okey, seterusnya perkataan yang kedua. Kata majmuk yang kedua, balai raya. Okey, kita lihat di sini. Unsur pertama adalah balai. Unsur kedua, raya. Okey. Tadi, ni di sini penerangan di sini kata, kalau berlaku penggandaan, hanya unsur pertama kata sahaja yang terlibatkan. Tengok sini, balai. Jadi, kita akan lihat perkataan berubah menjadi balai-balai raya. Sama juga dengan kata majmuk kertas kerja. Jika digandakan menjadi kertas-kertas kerja. Dia tak akan jadi kertas kerja. Dia hanya akan jadi kertas-kertas kerja sahaja. Okey, jelas setakat ni? Baik. Sebagai penutup bagi sesi PDPR pada kali ini, saya akan terangkan apa yang perlu kamu buat sebagai tugasan. Okey, dengan merujuk kepada buku teks muka surat 114 yang ada kisah ikutlah resmi padi ni. Okey, yang perlu kamu buat ialah dengan menggunakan buku penulisan, kamu salin semula ni, okey, perkataan-perkataan ini, ayat-ayat ini, dialog-dialog ini di dalam buku dan lengkapkan ayat ini menggunakan kata majmuk di bawah ini. Okey. Buluh perindu, bangga diri, berpadu suara, uji bakat, buang masa, patah semangat, bersemangat wajah, tunjuk ajar, luar biasa, berpuas hati, sukacita, air mata antara bangsa dan merah muka. Okay, kamu pilih mana satu perkataan yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam tempat kosong ini. Okay, dan kalau yang di sini, saya rasa kita bukan pilih di sinilah.
Jadi kamu perlu lengkapkan apa ayat yang sesuai untuk diletakkan di hujung dialog ini. Okey? Bila sudah siap, tolong hantar tugasan kamu, hasil kerja kamu kepada cikgu. Yang mana sudah ada aplikasi Telegram, sila hantar kerja melalui aplikasi Telegram. Manakala yang tidak ada, kamu hantar sahaja seperti biasa menggunakan aplikasi WhatsApp. Okey, sekian sahaja sesi PDPR kita pada kali ini. Cikgu tutup dengan serangkap pantun, iaitu air melurut ke tepian mandi, kembang berseri, bunga senduduk. Elok diturut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk. Terima kasih atas penglibatan dalam PDPR hari ini. Jumpa lagi pada kelas dan sesi yang akan datang. Terima kasih.